Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atira binti Alwi, nombor matrik 266354. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aifizaidah binti Mak Zain 266349. Assalamualaikum, saya Nunida binti Darus 266200. Saya Nofadila binti Muhammad Noor 266155. Assalamualaikum. Nama saya Siti Sazlina binti Syamsuddin, nombor matrik 266367. Saya Nur Arifah binti Razali, nombor matrik 266969. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Dr. Nazirul Munir bin Abu Hassan, seorang pegawai perubatan Klinik Kesihatan, untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh peserta yang join live kita pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada saudari Puan Siti Nur Atira binti Alwi kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi sedikit maklumat. Okay, Alhamdulillah, untuk topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan bahaya merokok. Merokok bukanlah satu benda yang asing bagi masyarakat kita. Boleh kita katakan tabiat merokok ni kita boleh jumpai di sekeliling kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang berpengalaman sendiri untuk tinggal bersama orang-orang yang mempunyai tabiat merokok. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat apakah itu rokok? Rokok adalah merupakan segala hasil yang mengandungi tembakau, sama ada ia dipotong, dicarik atau dihilangkan, ataupun dia boleh dikatakan segala terbitan atau pengganti tembakau yang digulung dalam pembalut kertas tunggal dan yang boleh digunakan serta merta untuk merokok. Jadi definisi yang kedua ini menjerumus kepada segala perbuatan yang menyamai dengan tabiat merokok, termasuk kaedah vaping, yang mana pada masa sekarang amat popular di kalangan masyarakat utamanya golongan-golongan muda. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat terdapat dua golongan di mana jenis perokok. Sebagaimana kita tahu, perokok ini terbahagi kepada dua golongan, iaitu yang pertama adalah perokok aktif dan yang kedua adalah perokok pasif. Jadi perokok aktif ini apa ya tuan-tuan dan puan? Perokok aktif ini adalah individu-individu yang menyedut asap rokok melalui aliran utama, iaitu melalui mulut. Aliran utama ini yang saya maksudkan ni adalah aliran yang mana apabila seseorang itu membakar rokok, jadi dia menghidu asap tersebut melalui beliau, direct itu. Okay. Jadi manakala perokok pasif pula, ini membawa maksud diartikan sebagai orang tidak merokok, dia tidak merokok pada saat tersebut, tetapi dia terdedah kepada yang pertama, asap rokok daripada sisi yang utama. Maknanya asap rokok daripada sisi yang mana asap rokok Indonesia itu mungkin terbebas ke udara dan dia berada di samping orang merokok menghidup asap tersebut, ataupun asap sisi. Asap sisi adalah asap di mana perokok tadi hembus kembali. Jadi apabila perokok tersebut menghembus kembali asap tersebut, jadi ia dinamakan asap sisi, dan perokok pasif itu terdedah pada asap tersebut dan dia boleh dikatakan sebagai perokok pasif. Ataupun seseorang yang berada dalam bilik yang dipenuhi dengan asap rokok dalam tembok lebih dari 1 jam, itu bersamaan dengan seolah-olah beliau sendiri merokok lebih daripada 15 batang. Itu tuan-tuan dan puan kita lihat di sini bahawa orang yang tidak bersalah di kalangan golongan perokok pasif ini sangat bernasib malanglah apabila kesan samping daripada asap rokok tersebut turut mereka rasai, meskipun keinginan untuk merokok itu bukanlah datang daripada wujud mereka. Jadi inilah yang kita akan bincang dan saya akan sampaikan di sini, bahaya-bahaya merokok itu, agar kita sama-sama dapat memberi satu edukasi kepada masyarakat untuk menerangkan tentang bahaya merokok itu sendiri. Tidak menjadi yang dimati Allah SWT.
Okay, apakah yang terdapat dalam kandungan yang terkandung dalam asap rokok itu sendiri? Jadi seperti mana yang kita tahu ataupun seperti mana yang kita maklum, asap rokok mengandungi pelbagai jenis bahan kimia yang mana sangat berbahaya kepada persiksaan dan juga kesihatan individu, sama ada perokok aktif dan juga perokok pasif itu sendiri. Antaranya adalah di dalam asap rokok yang mengandungi bahan kimia yang dipanggil sebagai aseton. Aseton ini digunakan dalam perbuatan untuk menghilangkan polish pada kuku. Dan antara bahan-bahan lain adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini juga boleh ditemui pada asap kenderaan. Jadi bahan-bahan kimia yang digunakan dalam racun ini, tujuan asalnya adalah untuk memberi rasa yang sedap, menarik dan juga rasa khayal, sehingga kan efek samping yang lain yang terhasil daripada penggunaan bahan-bahan kimia ini tidak secara langsung dapat mengganggu kesihatan orang-orang yang merokok dan juga perokok pasif sendiri. Perokok pasif inilah yang kita harus didik dan juga perlu kita tanam sikap untuk berani menegur, kerana golongan perokok pasif ini jauh lebih besar berbanding golongan-golongan yang merokok. Jadi suara-suara perokok pasif ini harus ditingkatkan, harus didengar agar dapat menekan golongan-golongan yang merokok ini supaya berhenti daripada menghisap rokok. Jadi sebagai seorang individu yang merokok, mereka akan melalui beberapa fasa. Fasa pertama selalunya, individu tersebut mempunyai rasa dan minat untuk merokok akibat faktor-faktor yang telah kita bincangkan tadi. Jadi apabila mereka mula terjebak dengan budaya merokok, maka semakin lama mereka akan meningkatkan kuantiti dos rokok tersebut sehingga mencapai tahap tersebut. Jadi apabila sudah mencapai tahap yang tinggi, ia akan membawa kepada fasa kedua, iaitu fasa tertagih ataupun fasa toleransi. Jadi menganggap bahawa rokok itu perkara yang biasa. Jadi ia merupakan satu ketagihan. Apabila masuk ke fasa kedua, dia akan beralih kepada fasa ketiga, ke fasa gejala tarikan. Biasanya perokok-perokok yang cuba untuk berhenti akan mengalami seperti letih, ian, sukar tidur, tidak hilang selera makan dan kurang tumpuan. Perasaan-perasaan dan gejala-gejala ini sangat mengganggu dalam kehidupan perokok tersebut sehingga membawa kepada fasa yang keempat, iaitu mereka terpaksa merokok untuk menghilangkan fasa gejala tadi dan berakibat kembali kepada ketagihan dan juga toleransi. Ini adalah kitaran-kitaran bahaya yang sering terjadi kepada perokok-perokok yang memilih untuk menghisap rokok. Jadi saudari Puan Siti Nurhaliza, kita boleh lihat bahawa merokok itu sendiri boleh membahayakan kepada individu sendiri dan juga keluarga. Jika anda sayang kepada anak anda, jika anda sayang kepada isteri anda, jika anda sayang kepada keluarga anda, mak ibu anda, ayah anda, berhenti menghisap rokok. Anda tidak hanya merosakkan diri anda juga merosakkan keluarga anda sebenarnya. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha, Datuk Nazirul Munir, di atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga segala yang disampaikan akan menjadi panduan dan pedoman untuk kita semua. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab. Kepada rakan-rakan, boleh mengemukakan pertanyaan kepada Tuan Penceramah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Suhaimi. Terima kasih atas pencerahan daripada Dr. sebentar tadi. Satu benda yang saya ingin tahu untuk saya sebagai bekas perokok lah. Okey, satu ketika dulu saya kira lebih kurang dalam 3-4 tahun lepas, adakah sel-sel paru-paru ataupun mana-mana organ dan anggota tubuh kita yang lain setelah kita berhenti sekian lama, adakah dia sel itu akan kembali dan regenerate balik, akan menjadi sel yang baru, ataupun sel-sel yang telah mati itu tidak akan diganti? Maksudnya sel tu memang kekal mati macam tu tanpa ada penghasilan sel yang baru. Adakah orang yang bekas perokok yang telah berhenti lama akan masih ada risiko untuk kanser paru-paru dan yang lain? Terima kasih, Doktor.
Okey, terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang bertanya tadi. Jika kita lihat kajian menunjukkan individu yang setelah nyatakan tadi yang berhenti merokok lebih daripada 10 tahun, risiko terhadap kematian itu hampir sama kepada individu yang tidak lagi merokok. Jadi kalau kita lihat untuk sel paru-paru, yang mana sel paru-paru sekiranya dia mengalami kematian, dia akan membentuk satu jaringan di mana disebut fibrosis. Jadi kalau kita lihat biasanya paru-paru orang yang merokok yang tidak sampai kepada kerusakan jaringan paru-paru ini, mereka akan boleh kembali kepada sel yang asal. Tetapi sekiranya jaringan paru-paru itu sudah mengalami kematian, jadi sel paru-paru itu akan membentuk jaringan fibrosis. Yang ini boleh dilihat di gambaran X-ray yang berupa seperti macam dengan jaring. Jadi apabila terlalu banyak jaringan fibrosis, jadi ia boleh membawa kepada kesesakan nafas. Jadi biasanya individu-individu yang mempunyai masalah kepada kematian sel-sel paru-paru yang membentuk pada jaringan fibrosis, simptom-simptom seperti sesak nafas, tidak boleh tidur, hingga memerlukan bantuan pernafasan seperti mengambil kita panggil sebagai MDI ataupun sebagai nebulizing itu boleh terlihat pada fasa sewaktu mereka merokok lagi. Jadi apabila saudari telah berhenti merokok, dengan keadaan sekarang saya lihat dari segi pernafasan okey, tak ada masalah, kita boleh saya katakan risiko untuk mengalami kepada kematian sel-sel paru-paru itu boleh katakan tidak berlaku. Tapi ini tidak dapat dipastikan secara 100% sebab sel paru-paru untuk kita pastikan sama ada dia mempunyai jaringan rosak tidak, dia harus melalui pemeriksaan seperti CT scan pada bahagian paru-paru. Tapi berdasarkan risiko dan yang sebagaimana telah diceritakan oleh saudara-saudara tadi, saya boleh katakan bahawa insya-Allah paru-paru saudara masih dalam keadaan baik. Jika itu saudara ingin mengukur kekuatan paru-paru itu, sebenarnya di klinik kesihatan kita ada alat untuk mengukur seberapa kuat paru-paru, seberapa tinggi kadar hembusan dan sebagainya. Jadi pemeriksaan lanjut boleh dilakukan di klinik kesihatan lah. Jadi insya-Allah saya rasa mudah-mudahan boleh menjawab setakat itulah. Hadirin yang dihormati, selesai sudah ceramah kita pada malam ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam ceramah ini. Pohon beringin bertempat bertemu, girang yang rasa si anak dara. Baliklah tuan, membawa ilmu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedam di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian saja untuk kali ini. Mohon maaf dari saya sekiranya ada tekasar bahasa, selancar bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah merokok, hoi hoi. Tanah merokok, hoi hoi. Jika merokok banyak padanya. Tanah merokok,